zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, kerana sesungguhnya zina itu ialah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pernikahan sebagai satu jalan untuk pasangan suami istri mewujudkan perasaan kasih dan sayang sesama mereka, seperti mana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahawa Ia telah menjadikan untuk kamu wahai kaum lelaki istri-istri kamu dari jenis kamu sendiri, yaitu manusia, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikan di antara kamu suami dan istri itu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang amat besar kepada mereka yang berfikir di atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi memberitahu kepada kita bahawa kasih sayang yang terjalin di antara suami dan istri, hasil perkahwinan yang sah, akan mengawal kita berfikir dan akur tentang keagungan dan kebesaran Allah. Namun begitu, kasih sayang dan kebahagiaan hanya akan diperoleh daripada sebuah usaha perkahwinan yang berjaya mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud empat perkara yang termasuk di dalam kehidupan dan kebahagiaan seseorang manusia. Pertama, apabila ia mempunyai istri yang salihah. Yang kedua, apabila ia mempunyai anak-anak yang saleh. Yang ketiga, apabila ia mempunyai sahabat pergaulan yang baik. Dan yang keempat, sumber rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Dengan ikatan perkahwinan, kedua-dua pasangan suami istri mempunyai tanggungjawab di antara satu sama lain, baik dari sudut pendidikan, kejiwaan, kerohanian, kekeluargaan, tanggungjawab dan berkasih sayang. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suaminya dengan cara yang sepatutnya. Dan orang lelaki itu suami mempunyai satu darjah kelebihan ke atas seorang perempuan, yaitu istri. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Tanggungjawab suami, tanggungjawab istri ke atas suaminya, tanggungjawab suami ke atas istrinya dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apakah tanggungjawab suami ke atas istrinya, tanggungjawab istri ke atas suaminya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, istri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya, hendaklah bersikap sabar menjalani sumpah suami, taat kepada perintah suami, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, serta tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suaminya masuk ke dalam rumah mereka. Manakala tanggungjawab suami terhadap istrinya pula dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apakah hak suami ke atas istrinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan apabila kamu makan, memberi pakaian apabila kamu berpakaian, tidak memukul-pukul istri kamu, dan tidak menghinanya, dan tidak meninggalkan melainkan di rumah tempat kediaman mereka sendiri. Suami dan istri hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dengan menjaga ikatan perkahwinan agar ianya berkekalan, dengan mengelakkan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan suami istri. Dengan itu, semua tanggungjawab atau kewajipan yang hendaklah ditunaikan oleh suami dan istri ke atas kehidupan rumah tangga yang dibina. Kerana ingat bahawa perkahwinan ini adalah merupakan suatu amanah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memastikan diri kita dan keluarga kita terpelihara daripada siksaan api neraka, seperti mana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu berhala.